Selamat pagi kepada Cikgu Ipok dan rakan-rakan saya. Nama saya Seling Tiong Sing Yu. Hari ini saya nak menyampaikan pidato saya. Bahasa merupakan wahana utama dalam proses komunikasi manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi, menyampaikan maklumat, mengungkapkan emosi, serta membina hubungan sosial yang harmoni. Dalam konteks masyarakat Malaysia, bahasa Melayu memainkan peranan yang amat penting bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang jati diri, warisan budaya, dan simbol perpaduan nasional. Bahasa ini menjadi medium utama untuk menyatukan rakyat berbilang kaum di bawah satu identiti kebangsaan. Seperti yang dijelaskan oleh Rahimah, bahasa berfungsi sebagai alat penyatuan bahasa dan wahana identiti nasional yang perlu dipertahankan dalam menghadapi arus globalisasi. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara sebagaimana termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Fungsinya tidak terhad kepada komunikasi seharian, malah meliputi bidang pendidikan, pentadbiran, undang-undang, dan media. Penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi mencerminkan kedaulatan negara serta menjadi manifestasi terhadap penghargaan terhadap warisan budaya bangsa. Menurut Ismail dan Ahmad, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi membantu memperkukuh kefahaman rakyat terhadap sistem pentadbiran serta memupuk semangat kebangsaan yang kukuh. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen sosial dan politik yang membentuk perpaduan nasional. Dalam konteks pendidikan, bahasa Melayu menjadi medium utama penyebaran ilmu. Melalui bahasa ini, ilmu pengetahuan dapat disampaikan secara jelas, tepat dan difahami oleh pelajar dari pelbagai latar belakang. Yusuf menyatakan bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan bukan sahaja menggalakkan penyebaran ilmu secara meluas, tetapi juga memperkukuh nilai kebangsaan dan memupuk rasa cinta akan bahasa ibudan. Bahasa Melayu terbukti mempunyai keupayaan untuk berkembang mengikut keperluan semasa, termasuk dalam bidang sains, teknologi, dan ekonomi. Keanjalan bahasa ini menjadikannya relevan sebagai bahasa ilmu dan wacana akademik pada peringkat tempatan dan antarabangsa. Selain itu, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai alat perhubungan sosial yang menghubungkan rakyat sebagai etnik di Malaysia. Melalui penggunaan bahasa yang sama, komunikasi antara kaum dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan harmoni. Nur Hasimah menegaskan bahawa bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa penyatu dan mengekalkan keharmonian sosial dan dalam masyarakat mazmur. Bahasa ini membawa nilai kehalusan budi dan kesopanan yang mencerminkan budaya bangsa. Maka, penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu
dengan betul dan beradab adalah tanggung jawab setiap warga negara yang ingin mengekalkan keharmonian dan perpaduan nasional. Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi alat penyampaian ilmu dan komunikasi sosial, tetapi juga lambang jati diri bangsa. Bahasa ini menggambarkan pemikiran, nilai, dan kepribadian masyarakat penuturnya. Penggunaan bahasa Melayu dengan betul dan santun menunjukkan tahap keilmuan serta kehalusan budi seseorang individu. Menurut Mokhtar dan Halim, pengucapan dalam bahasa Melayu yang menitik beratkan aspek etika dan kesopanan bukan sahaja meningkatkan keberkesanan komunikasi, malah memperkukuh kewibawaan penutur di hadapan khalayak. Dalam konteks pengucapan awam, bahasa bukan sekadar alat penyampaian mesej, tetapi juga cerminan kepribadian dan kredibiliti pengucap. Aspek kesantunan bahasa memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan komunikasi, khususnya dalam situasi pengucapan awam. Kesantunan berbahasa merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan bahasa secara sopan, berhemah, dan menghormati pendengar. Muhammad Noor dan Roslan menjelaskan bahawa kesantunan berbahasa melibatkan pemilihan kata yang sesuai, penggunaan intonasi yang tepat, serta susunan ayat yang tidak menyinggung perasaan pihak lain. Dalam penyampaian pidato, pengucap perlu memastikan bahawa setiap perkataan yang diucapkan membawa maksud yang jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan atau salah tafsir. Gaya bahasa yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan audiens, latar tempat, dan tujuan pengucapan. Kesantunan bahasa juga berkait rapat dengan nilai budaya dan sistem sosial sesebuah masyarakat. Dalam budaya Melayu, kesantunan merupakan cerminan budi pekerti yang tinggi. Bahasa yang santun mencerminkan adab dan hormat terhadap pendengar. Misalnya, penggunaan kata panggilan yang sesuai, ungkapan hormat seperti tuan, puan, saudara, dan saudari, serta nada suara yang terkawal adalah antara bentuk kesantunan dalam pertuturan rasmi. Pengucapan yang santun bukan sahaja menimbulkan rasa hormat dalam kalangan pendengar, tetapi juga memudahkan penyampaian mesej utama secara berkesan. Dalam hal ini, Mokhtar dan Halim menegaskan bahawa pengucapan yang berhemah dan beretika lebih mudah diterima serta dihargai oleh khalayak berbanding ucapan yang bersifat provokatif atau kasar. Dalam dunia moden, cabaran terhadap penggunaan bahasa Melayu semakin meningkat. Pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, semakin menonjol dalam media sosial, pendidikan tinggi, dan sektor profesional. Walaupun penguasaan berbagai bahasa amat digalakkan dalam era globalisasi, keseimbangan antara penggunaan bahasa antarabangsa
dan pemeliharaan bahasa kebangsaan perlu diberi perhatian serius. Azman dan Jalaluddin menjelaskan bahwa globalisasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan peranan bahasa Melayu. Sebaliknya, perlu dijadikan peluang untuk memperluas penggunaannya di peringkat antarabangsa. Oleh itu, usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu perlu dijalankan secara berterusan melalui dasar pendidikan, media, dan amalan sosial yang menyeluruh. Dalam konteks pengucapan awam, seorang pengucap bukan sahaja bertanggung jawab menyampaikan maklumat, tetapi juga memainkan peranan sebagai ejen penyebar nilai dan budaya. Bahasa yang digunakan dalam pengucapan awam mencerminkan nilai intelektual, moral, dan sosial pengucap tersebut. Justru, aspek kesantunan berbahasa perlu dijadikan keutamaan agar mesej yang disampaikan diterima dengan baik dan khalayak. Pengucap yang menggunakan bahasa Melayu dengan sopan dan beradab mampu mencipta suasana komunikasi yang harmoni serta menanamkan rasa hormat dalam kalangan pendengar. Hal ini selaras dengan pandangan Rahimah bahawa komunikasi yang berkesan bukan sahaja bergantung pada isi kandungan mesej, tetapi juga pada cara penyampaiannya. Aspek kesantunan berbahasa juga perlu diaplikasikan dalam konteks komunikasi digital. Dalam era teknologi masa kini, platform media sosial menjadi medium utama untuk bagi masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pandangan. Namun begitu, penggunaan bahasa yang tidak berhemah dalam media sosial sering menimbulkan konflik dan salah faham. Oleh itu, nilai kesantunan yang selamat ini ditekankan dalam komunikasi lisan perlu diterapkan dalam komunikasi digital agar budaya berbahasa yang sopan dan bertanggung jawab dapat dikekalkan. Pengguna bahasa perlu menyadari bahawa setiap perkataan yang ditulis atau diucapkan membawa kesan terhadap imej individu dan masyarakat secara keseluruhan. Bahasa Melayu yang digunakan dengan santun dan beretika berpotensi menjadi alat perpaduan yang ampuh. Dalam masyarakat mazmur seperti Malaysia, penggunaan bahasa kebangsaan yang sopan dan inklusif dapat merapatkan jurang antara kaum serta membina persefahaman bersama. Menurut Nur Hashimah, kesantunan dalam bahasa Melayu bukan sekadar nilai linguistik, tetapi merupakan alat sosial yang membentuk keharmonian antara penutur daripada latar belakang yang berbeza. Oleh itu, pengucap awam memainkan peranan penting sebagai model penggunaan bahasa yang baik dan bertanggungjawab dalam setiap bentuk interaksi sosial. Kesimpulannya, bahasa Melayu memiliki berbagai fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga medium ilmu, lambang jati diri bangsa, serta wahana perpaduan nasional. Dalam masa yang sama, aspek kesantunan berbahasa perlu dijadikan tunjang utama dalam setiap bentuk komunikasi agar penggunaan bahasa kekal bermaruah, sopan dan beretika.
seperti yang dinyatakan oleh Maimunah Osman, pengucapan awal merupakan interaksi penghantara mesej antara seorang pengucap dengan sekumpulan pendengar. Oleh itu, keberkesanan pengucapan bukan hanya bergantung pada isi kandungan yang disampaikan, tetapi juga pada kehalusan tutur kata dan nilai budi yang dijahirkan melalui bahasa. Bahasa Melayu yang digunakan dengan penuh kesantunan bukan sahaja memerintah komunikasi, tetapi juga mencerminkan ketinggian akal budi dan peribahasa bangsa dan kepribadian bangsa. Itulah pidato yang saya ingin sampaikan kepada rakan-rakan saya dan Cikgu Ipot. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.